Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung lagi tajuk bab 1 tingkatan 5, di mana pada hari ini kita akan belajar tajuk 5.2.8 iaitu sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi. Jadi ada dua pecahan dalam tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu sebab dan akibat. Jadi kamu kena tahu macam mana nak bezakan sebab dan akibat. Okey, sebab pertumbuhan ekonomi itu maksudnya ialah apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pertumbuhan ekonomi. Manakala akibat tu pula merujuk kepada kesan. Maksudnya apabila berlaku pertumbuhan ekonomi, apakah kesan-kesan yang akan wujud. Okey, jadi kita masuk dulu kepada sebab pertumbuhan ekonomi. Ada 5 sebab pertumbuhan ekonomi, iaitu yang pertama sumber alam semula jadi, kedua jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh, ketiga kemajuan teknologi, keempat pelaburan dalam ekonomi, dan yang kelima, sistem sosial dan sikap masyarakat. Jadi kita pergi kepada sebab yang pertama dahulu, iaitu sumber alam semula jadi. Okey, pertumbuhan ekonomi boleh berlaku di dalam sesebuah negara apabila negara tersebut kaya dengan sumber alam semula jadi, di mana kelebihan yang ada ini akan menyebabkan pelabur asing tertarik untuk datang membuat pelaburan di negara tersebut dan seterusnya mengusahakan pengeluaran alam semula jadi tersebut. Sebab pertumbuhan ekonomi yang kedua ialah jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Apabila jumlah penduduk dalam sesebuah negara itu ramai, bertambah, jadi jumlah tenaga buruh juga akan bertambah. Kemahiran dan produktiviti tenaga buruh ini boleh ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang dijalankan dalam sesebuah negara. Jadi apabila kemahiran dan produktiviti buruh itu meningkat, jadi jumlah pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam negara tersebut juga akan meningkat. Di samping itu, jumlah penduduk yang besar, yang ramai juga akan menyebabkan permintaan barang dan perkhidmatan dalam negara tersebut akan meningkat. Dan ini akan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di negara tersebut. Sebab pertumbuhan ekonomi yang ketiga ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mempercepatkan berlakunya pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Sebagai contoh, kemasukan peralatan dan pengetahuan baru seperti kemahiran, tata cara dan juga teknologi-teknologi moden. Ini semua akan mendorong kepada peningkatan, berlakunya peningkatan dalam produktiviti industri tempatan dan seterusnya akan menyebabkan kualiti barang dan perkhidmatan tempatan yang dikeluarkan akan bertambah baik. Sebagai contoh, kilang membuat kereta iaitu Pro 2, kilang tempatan telah memanfaatkan teknologi moden daripada Jepun dalam pembuatan kereta. Jadi penggunaan teknologi yang canggih ini telah dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran, seterusnya dapat mengurangkan kos pengeluaran dan dapat menghasilkan barang dengan lebih banyak. Jadi kesannya, kegiatan ekonomi akan berkembang dengan lebih pesat dan pendapatan negara akan meningkat melalui hasil kutipan cukai. Seterusnya, sebab pertumbuhan ekonomi adalah didorong oleh
pelaburan dalam aktiviti ekonomi. Maksudnya di sini semakin besar nilai pelaburan domestik, pelaburan domestik maksudnya pelaburan tempatan ataupun pelaburan daripada negara asing. Jadi semakin banyaklah jumlah barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam negara tersebut. Jadi pelaburan ini akan berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai barang modal. Jadi barang-barang modal ini boleh digunakan untuk mengeksploitasi sumber alam semula jadi dan juga dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan. Jadi bila pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam negara semakin berkualiti, jadi ini akan mendorong kepada berlakunya pertumbuhan ekonomi. Okey, sebab yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakat di dalam sesebuah negara itu sendiri. Keadaan sosial dan politik yang stabil dalam sesebuah negara akan memberikan lebih keyakinan kepada pelabur asing untuk datang ke negara kita. Okey, di mana mereka akan berasa lebih selamat. Okey, kemudian sikap terbuka masyarakat juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kerana sikap terbuka masyarakat contohnya seperti masyarakat Malaysia, mereka bersikap terbuka dalam menerima kedatangan orang asing ke negara kita. Sebab itulah rakyat asing suka datang ke negara kita untuk membuat pelaburan. Kerana rakyat Malaysia yang baik, yang mesra. Mudah untuk bergaul dengan masyarakat tidak kira bangsa dan agama. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang kedua iaitu akibat pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 4 akibat ataupun kesan pertumbuhan ekonomi ini iaitu yang pertama, penyediaan infrastruktur. Kedua, berlakunya peningkatan taraf pendidikan penduduk. Ketiga, kestabilan politik dan sosial. Manakala yang keempat, akan berlaku peningkatan sifat keusahawanan di kalangan masyarakat. Kita pergi dulu kepada akibat yang pertama iaitu penyediaan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur yang lengkap akan meningkatkan kecekapan firma dan ini akan menyebabkan pelabur asing akan tertarik untuk datang ke negara kita. Urusan perdagangan firma akan berjalan dengan lebih lancar, termasuklah dari segi perhubungan dan juga pengangkutan. Sebagai contoh, sistem pengangkutan dan perhubungan kita lebih baik. Contohnya kita ada airport yang lebih canggih. Bekalan air dan elektrik yang lengkap di seluruh negara. Kita ada kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan. Macam kita tengok di Malaysia sekarang ni ada banyak sekolah kerajaan ada, sekolah swasta ada. Begitu juga dengan hospital. Kita ada hospital kerajaan dan juga hospital-hospital swasta. Seterusnya, kesannya ialah masyarakat tempatan ni juga dapat bersama-sama menikmati kemudahan infrastruktur yang lebih lengkap. Maksudnya kemudahan yang lengkap tadi bukan sahaja dapat dinikmati oleh pelabur asing yang datang ke Malaysia, tetapi juga kepada masyarakat tempatan yang sedia ada. Akibat yang kedua adalah peningkatan taraf pendidikan penduduk. Sumber manusia yang berbakat, mahir, kreatif, inovatif, mampu menyelesaikan masalah serta pakar dalam sesuatu bidang ini merupakan aset kepada sesebuah negara, di mana sumber manusia inilah yang akan membantu pengeluaran sesebuah negara supaya lebih berdaya saing.
Sebagai contoh, kita tengok di Malaysia sendiri, banyak institusi-institusi pengajian tinggi, awam dan swasta ditubuhkan. Begitu juga dengan institusi kemahiran. Jadi, di Malaysia juga sistem pendidikan kita sentiasa dikaji dan diubah suai supaya dapat melahirkan tenaga buruh mahir dan juga pakar-pakar dalam pelbagai bidang bagi memenuhi keperluan dalam industri. Akibat yang ketiga adalah kestabilan politik dan sosial. Peningkatan aktiviti pengeluaran, barang dan perkhidmatan akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sesebuah negara. Jadi ini seterusnya akan mendorong kepada pengurangan kadar pengangguran. Jadi masyarakat akan ada pendapatan yang tetap untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Jadi apabila semua masyarakat ada pendapatan yang tetap, jadi kes-kes jenayah dalam negara seperti rompakan, pecah rumah, skema dan sebagainya akan berkurang. Jadi negara akan lebih aman dan lebih tenteram. Seterusnya, akibat pertumbuhan ekonomi yang terakhir ialah peningkatan sifat keusahawanan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berlaku dalam sesebuah negara akan menyebabkan pendapatan masyarakat dalam negara tersebut akan meningkat dan kuasa beli mereka juga akan meningkat. Jadi, ini akan membuka lebih banyak peluang-peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan baru. Jadi, bagi memastikan perniagaan mereka boleh berkembang, jadi usahawan-usahawan ini akan sentiasa menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D bagi menghasilkan penemuan-penemuan teknologi baru untuk meningkatkan kualiti produk yang mereka hasilkan supaya lebih berdaya saing. Jadi seterusnya, ini akan memberi kesan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat di dalam negara tersebut. Jadi akhirnya satu pesanan. Kejayaan masa depan anda tercipta dengan apa yang anda lakukan sekarang, bukannya esok hari. Jadi bertindaklah pada hari ini. Jangan suka bertangguh-tangguh. Jadi kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Teruskan buat ulang kaji di rumah.